بواكير المعاجم العربية. غريب الحديث. تأخر تأليف هذا النوع من التأليف بزمن طويل مقارنة بغريب القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العرب باختلاف شعوبهم وقبائلهم بلغة يفهمونها، فنادرا ما كان يصعب على الصحابة فهم حديثه إلا يسألونه عنه. واستمر الحال هكذا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اللسان العربي عند العرب فصيحا صحيحا لا يتداخله خلل، إلى أن فتحت الأمصار وخالط العرب غير جنسهم فتداخلت اللغات. Okey, jadi sekarang ni kita nak menceritakan berkenaan dengan sejarah pada awal-awal dahulu tentang bagaimana Ma'ajim al-Arab. Okey, Ma'ajim al-Arab ni maksudnya kamus-kamus Arab berkembang. Jadi sejarahnya adalah bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada zaman itu Rasulullah apabila berkata dengan satu perkataan kalimah yang tidak difahami oleh sahabat baginda, maka apa yang dilakukan oleh sahabat adalah sahabat akan terus tanya, akan terus bertanyakan pada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ini, apakah yang dimaksud dengan itu. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kepada ma'ajimul Arab. Okey, la yahtaj as-sahabah ila ma'ajimil Arab, kerana mereka boleh terus tanya direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlalu pula pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka punya kalam, ucapan-ucapan mereka adalah kalam yang fasih. Okey, kalam yang fasih, yang jelas, yang fasih lah. Fasih tu ada ciri dia, kena buka kitab balaghah. Jadi bila kalam mereka fasih, maka samalah, tak perlukan kepada syarah. Okey, tak perlukan kepada syarah gharibul hadis bagi mereka sendiri, sebab tu kalam mereka. Sehinggalah apabila para sahabat dah berjaya membuka banyak negara-negara yang bukan Arab, okey, negara-negara Farsi dan sebagainya, Rom dan semuanya, dan orang-orang Islam pada itu bukan setakat orang Arab, juga orang Ajam, okey, Ajami ramai, maka bermulalah kemasukan bahasa-bahasa yang tak fasih, okey, yang tak fasih seperti bahasa Arab. Okey, macam kita sendirilah. Okey, teruskan. وبعد زمن انقرض عصر الصحابة وجاء عصر التابعين، ولكن الناس في هذا العصر قد قل إتقانهم في اللغة عددا واختلط عليهم الألسنة شيئا. Jadi pada zaman tabi'in, iaitu pada selepas zaman sahabat, seperti mana yang saya kata tadi, pada zaman sahabat orang-orang Arab dah mula bercampur dengan orang-orang Ajam. Orang Ajam ni orang bukan Arab, yang lidahnya tak sefasih orang Arab. Kita sebut ghin pun kadang-kadang salah, kita sebut ain pun tak sama macam orang Arab. Ain macam hamzah, so kita tak fasih, tak fasih seperti orang Arab. Pada zaman tabi'in, orang Arab telah bercampur dengan orang Ajam, dan juga mereka tidak menekuni bahasa Arab secara fasih. Itu zaman tabi'in dah mula berlaku. فوجدوا حينها الغريب في الحديث الذين يحتاجون إلى شرحه لفهمه. Maka berlakulah gharib hadis yang mereka sangat perlu pada syarahnya. Okey, nampak tak? Bila mereka dah mula kurang menekuni bahasa Arab, dan mereka dah bercampur baur dengan orang-orang
ajam, orang-orang Arab dah bercampur dengan orang ajam, maka mereka mulalah sikit demi sedikit tak faham dengan beberapa hadis, beberapa kalimah-kalimah yang disebut oleh Nabi SAW dan juga para sahabat sendirilah. Maka sebab itulah mereka perlu kepada syarah gharibul hadis. فبدأ حينها حركة شرح معاني غريب الحديث. Mulalah syarah gharibul hadis. غريب الحديث لأبي عبيدة. Pertama Abi Ubaidah. وهو كتاب صغير ذا صفحات معدودات وذلك أول عمل في شرح غريب الحديث. Jadi kitab Abi Ubaidah, kitab Abi Ubaidah ni adalah kitabun saghirun dha safahatin qalilah. Okey, dia merupakan kitab yang kecil yang mempunyai muka surat yang sikit, dan kitab ini telah dikenali sebagai kitab yang pertama yang mensyarahkan tentang gharibul hadis. Gharib hadis, gharib ni apa? Gharib ni maksudnya yang tak difahami lah, yang pelik-pelik lah kata. So hadis, mana-mana hadis Nabi hatta sahabat yang menggunakan kalimah-kalimah yang tinggi sampai kita cari kamus kita tak faham apa yang dikatakan, ini dikira gharibul hadis. Okey, jadi orang yang pertama yang telah membuat gharibul hadis adalah Abu Ubaidah. Kitab beliau adalah kitab yang kecil yang mempunyai muka surat yang sedikit. وبما أنه أول خطوات شرح غريب الحديث لم يسبق إليه ولم يتقدم عليه أحد، فكان قليل لم يكثر وصغير لم يكبر، لذا كانت صفحاته قليلة معدودة. Okay, so itulah ni kitab yang pertama. Maka beliau iaitu Abu Ubaidah adalah orang yang pertama yang membuat manhaj, yang menyusun manhaj dalam menyusun kitabnya. Walaupun sebenarnya tak ada manhaj pun, beliau menyusun dalam bentuk safahat-safahat sahaja. Okey. كما أن حينها لا زال في العرب فصاحة، فلم يكن الجهل باللغة قد عم ولا الخطب قد طم. Jadi orang Arab ketika itu pada zaman Abi Ubaidah masih lagi fasih. Kalam-kalam mereka masih lagi fasih. Maka tak perlu sangatlah pada syarahan yang banyak pada gharibul hadis. فكان العرب حينها لا يزالوا يفقهون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم Orang Arab pada ketika zaman Abi Ubaidah masih lagi جاء بعد أبي عبيدة أبو عبيد seterusnya في datanglah كتابه Abi كذلك Ubaid. غريب الحديث. Datanglah Abi Ubaid, kitabnya sama, gharibul hadis. جمع فيها عامة ما في كتب السابقين ونهج منهج السابقين في غريب القرآن. Beliau iaitu Abu Ubaid telah pun mengumpulkan apa-apa ataupun tasnifat yang telah dikumpulkan oleh orang-orang yang sebelumnya berkenaan dengan gharibul hadis pada kitabnya itu, dan beliau juga telah mengikut cara penulisan yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya, penulisan tentang gharibul Quran. ففسر في كتابه الألفاظ الغريبة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الأسانيد وتوثيق الأحاديث وتفسير الألفاظ الغريبة تفسيرا لغويا. Maka beliau iaitu Abu Ubaid telah pun mentafsirkan hadis-hadis ataupun kalam-kalam Nabi SAW yang gharib, yang tidak difahami. Selain itu beliau juga telah beliau selain mensyarahkan dengan makna, beliau juga syarah dengan makna lughawi. Okey, mensyarahkan dengan makna lughawi. Beliau pun telah menulis hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab beliau. Satu lagi apa? Lupa. الأحاديث عليه وسلم مع ذكر الأسانيد. Satu lagi zikril ahsanid. Beliau telah menyebutkan sanad-sanad yang ada pada hadis Nabi SAW لغويا بالألفاظ ترتيبا معجميا وعدم ترتيب Beliau iaitu Abu Ubaid masih lagi belum menyusun alfaz al-gharibah, iaitu kata lafaz-lafaz yang
pelik-pelik ni yang jarang-jarang didengari, yang tak diketahui ni, beliau tidak menyusunnya dalam susunan mu'jam, susunan kamus yang ada pada zaman kita. Disusun dalam bentuk susunan tartib al-abjadi. Okey, susunan abjad, mengikut abjad. الألفاظ ترتيب. استغرق هذا الكتاب 40 عاما لإنجازه. Telah mengambil masa 40 tahun. Okey, Abu Ubaid telah mengambil masa selama 40 tahun untuk menulis kitab ini. قسم فيه الأحاديث إلى قسمين. أولا الأحاديث المسندة إلى الرسول المسندة إلى الصحابة. Jadi hadis yang telah dikumpulkan oleh Abu Ubaid, yang mana beliau telah menulis sanad-sanadnya, telah mensyarahkan lafaz-lafaz hadis tersebut dengan lafaz dengan secara lughawian, dan juga telah menulis hadis-hadis. Okey, dalam kitab beliau beliau telah membahagikan pada dua hadis. Okey, dua hadis, iaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi dan juga hadis yang disandarkan kepada para sahabat dan juga tabi'in. So ada dua qism, ada dua pembahagian lah dalam kitab beliau. Sahabati wat-tabi'in ma' غريب الحديث لابن قتيبة. Ibn Qutaybah yang seterusnya. رغم أن كتاب أبي عبيد لم يكن مرتبا ترتيبا معجميا إلا أنه بقي مصدرا وحيدا بين أيدي الناس في غريب الحديث. Maka bagi zaman Ibnu Qutaybah, kitab Abi Ubaid menjadi sandaran asas pada mereka. Okey, satu-satunya sandaran asas kepada mereka. Dan tak silap saya, pada zaman ni Mu'jam Ibnu Qutaybah telah menyusun Mu'jamnya dengan susunan mengikut abjad, susunan mu'jami. إلى أن جاء ابن قتيبة وأخذ يشرح ما شرحه أبو عبيد فجاء بكتاب أكبر من كتابه. Jadi kitab Ibnu Qutaybah, kitabnya lebih besar saiznya daripada kitab Abu Ubaid. ولكن هذا الكتاب قد فقد في رحلة الزمان فلم يصل إلينا. Oh, bukan. Okey. Kitab beliau iaitu Ibnu Qutaybah telah hilang. Okey, telah hilang, dan kita sekarang ni tak sampai kitab Ibnu Qutaybah yang mensyarahkan dan membanyakkan syarahan terhadap kitab yang sebelumnya, iaitu kitab Abi Ubaid. Tak ada pada kita. Hilang. Kena bakar ke, kena buang ke, wallahu a'lam. So kitab ni belum lagi lah disusun dalam mengikut mu'jam, mengikut abjad. Sebab dia tak syarah kan, so tak ada lah. Okay. كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. نهاية في غريب الحديث، حيث يعتبر كتابه نموذجا من الكمال في غريب الحديث. So kitab beliau itu kitab Ibnu Athir adalah kitab yang lengkap. Okey, kitab contoh yang lengkap dalam mensyarahkan Gharibil Hadis. فاستفاد من التآليف السابقة وجعلها في تأليف واحد. Beliau iaitu Ibnu Athir telah memperoleh manfaat, telah mendapatkan manfaat daripada ta'alif yang sabiqah, daripada penulisan-penulisan yang telah lalu. Beliau kumpulkan dalam kitab beliau. كامل رتب الألفاظ ترتيبا معجميا. Ni ada. Saya silap, bukan Ibnu Qutaybah, rupanya Ibnu Athir. Okey, Ibnu Athir punya kitab tadi Nihayah fi Gharibil Hadis. Kitab Nihayah fi Gharibil Hadis ni adalah kitab yang mengikut video ni adalah yang pertama disusun mengikut lafaz alif ba'iyah. Lafaz alif ba ta tha jim ha kha sampai ya. Okey. Kitab yang pertama disusun mengikut alif ba'iyah tu, abjadiyah. Seperti mana kamus kita lah yang ada pada tangan kita sekarang. على نظام الألف باء لغويا سهلا واعتنى بشرح الألفاظ شرحا لغويا سهلا. Bila telah mensyarahkan kitab beliau itu, telah mensyarahkan Gharibul Hadis, alfaz Gharibul Hadis disyarahkan dalam
bahasa yang mudah. خاليا من الشواهد الشعرية وغيرها، ولم يختصر على شرح الحديث فقط. Juga kitab beliau kosong daripada syawahid syair. Maknanya beliau tak datangkan dengan contoh-contoh daripada syair dan sebagainya lah. So memang mudah untuk dibaca, terutamanya kita lah. بل تعداه إلى مناقشة المسائل الفقهية وإثارة القضايا الصرفية. Jadi beliau tidak hanya mensyarahkan lafaz-lafaz yang gharib dalam hadis, beliau juga telah bawa masuk sikit tentang qawaid fiqhiyah tadi. على شرح الحديث فقط، بل تعداه إلى مناقشة المسائل الفقهية. Bukan qawaid fiqhiyah. Beliau telah pun mensyarahkan tentang masail fiqhiyah. Tentang masalah-masalah yang ada dalam fiqh وإثارة القضايا الصرفية. Dan juga perkara-perkara yang melibatkan saraf. وحاول توفيق الأحاديث المتعارضة بإيجاز واف بليغ. Juga beliau telah berusaha untuk mencari persamaan dalam hadis-hadis Nabi yang bertentangan. Okey, beliau syarahkan dengan syarah yang mudah, yang baligh lah. Yang baligh. Okey. صنف كتابا في غريب الحديث تاريخ أن أحدا صنف كتابا في غريب الحديث بعد ابن الأثير سوى ابن الحاجب، حيث ذكر أهل الحديث عن كتابه إلا أنه لم يصل إلينا. Jadi Ibnu Hajib adalah orang yang dikenali menulis kitab yang mengarang Ma'jam Gharib al-Hadis selepas Ibnu Athir. Okey. Tapi kitab beliau tak sampai pada kita. Kitab Ibnu Hajib tak sampai pada kita. Jadi itu saja kot daripada saya. Maaf atas salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.